Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Cikgu Jamalia dalam siri Jom Bincang Soalan AdMaths bersama Cikgu Alia. Jom. Ini adalah soalan kertas 2 percubaan SBP 2020, soalan nombor 3 iaitu soalan pembezaan ataupun differentiation. Okey, soalannya, lengkung Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak PX tambah 7 mempunyai titik pusingan di AHK. Tentukan sama ada titik A adalah titik maksimum atau minimum. Nyatakan alasan anda. Okey, di sini dia telah beritahu bahawa titik A ini adalah titik pusingan. Ya. Dan titik pusingannya ada dua, satu maksimum, satu minimum. Macam mana kita nak tahu dia maksimum minimum? Okey, dekat sini titik lengkung ini sebenarnya adalah lengkung kuadratik. Yang kita tahu bahawa jika dia kuadratik, jika nilai A-nya lebih besar daripada kosong, maka dia minimum. Jika A-nya kurang daripada kosong, maka dia maksimum. Kalau dalam graf, macam mana minimum? So, minimum adalah dia lengkung ke bawah. Kalau maksimum, dia lengkung ke atas. Okey? Titik pusingan tu maksudnya apa? Titik pusingan dia dekat sini, puncak ni. Puncak ataupun di bawah sekali tu. Titik minimum atau maksimum. Okey, jadi soalannya adalah tentukan dia adalah maksimum atau minimum. Maka A ini kita perhatikan, ya, lengkung ini mempunyai nilai A-nya 3 iaitu lebih besar pada kosong. Maka untuk soalan A, lengkung ini mempunyai titik minimum kerana A-nya lebih besar daripada kosong. Okey, satu markah dekat situ. Okey, seterusnya soalan B. Ungkapkan P dalam sebutan H. Okey, sebelum cikgu teruskan untuk soalan B ni, cikgu nak tekankan sedikit tentang konsep titik pusingan. Apakah yang dimaksudkan titik pusingan? Cikgu gunakan lakaran graf. Okay. Titik maksimum ataupun minimum ni dinamakan juga sebagai titik pusingan, ya. Maknanya titik pusingan ada dua, satu maksimum atau satu minimum. Okey, cikgu bagi contoh satu graf lengkung ini. Lengkung ni ada dua titik pusingan iaitu yang ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Okey, pada titik maksimum ini, ya, bila kita lakarkan garis tangennya, ya, pada titik maksimum dan juga titik minimum ini adalah garisan tangen iaitu garis yang menyentuh lengkung pada satu titik, ya, didapati bahawa kecerunannya adalah sifar iaitu dia selari dengan paksi X. So, fungsi kecerunan ialah dy dx, ya, dy dx. Jadi bila kecerunan sifar maknanya dy dx-nya sama dengan kosong. Begitu juga pada titik minimum, dy dx-nya juga sama dengan kosong. Cumanya kalau kita nak bezakan maksimum atau minimum, ya, pada maksimum ini, ya, tambahan maklumat, pada titik maksimum ini apabila kita buat terbitan kedua iaitu d kuasa 2y per dx kuasa 2, ya, bila kita masukkan nilai x-nya, kita dapati nilai terbitan keduanya akan lebih kecil daripada kosong ataupun nilainya negatif, ya. Manakala pada titik minimum, ya, terbitan keduanya d kuasa 2y per dx kuasa 2-nya lebih besar daripada kosong ataupun dia adalah positif. Okey, macam mana cara nak ingat? Okey, konsep yang sama dengan graf fungsi kuadratik di mana apabila A-nya lebih besar daripada kosong, dia minimum, ya. Samalah dengan terbitan kedua ini, jika dia lebih besar daripada kosong, dia minimum. Jika A kurang daripada kosong iaitu negatif, maka dia adalah titik maksimum. Bagi terbitan kedua, jika terbitan keduanya lebih kecil daripada kosong, dia adalah negatif, maka dia titik maksimum. Okey, so sama je. Okey, kehendak soalan B, ungkapkan P dalam sebutan H. Okey, jadi maknanya dekat sini kita kena menggunakan konsep titik pusingan tersebut iaitu kita mencari dy dx. Okey, jadi daripada y, saya salin balik dia punya persamaan iaitu y sama dengan 3x kuasa 2 tolak px tambah 7. Ini persamaan lengkung dia. Jadi kita carikan dy dx. Okey, dy dx, ya, pembezaan kan. Ingat d down, kuasa ke bagi x. Kuasa bagi X, di sini kuasa bagi X adalah 2, ya, down and darab. 2 turun ke depan dan darab. 2 darab 3, 6.
Okey, 6x. Kuasanya yang asal tadi kuasa 2 kena tolak 1. Ya, deduct 1. Jadi kuasanya tinggal 1 jadi 6x. Tolak dengan okey, px. X kat sini kuasa 1. 1 darab ke depan jadi p. 1 darab p jadi p. X tadi kuasa 1. Jadi x kuasa 1 tolak 1 jadi x kuasa 0 dan x kuasa 0 sama dengan 1. Jadilah dia negatif p. Dan 7 ni dia tak ada x. So dia bila kita bezakan dia dapat 0. Jadi dy dx di sini kita dapat 6x tolak p. Dan pada titik pusingan 6x tolak p ini sama dengan 0. Jadi kita menggantikan h-nya dalam x ya, kerana koordinat a-nya ialah, titik pusingannya ialah hk. Jadi kita masukkan ini x ya ke dalam dy dx ini. Jadi kita dapat 6h tolak p sama dengan 0. Dan soalan nak p dalam sebutan h, maka yang negatif p saya pindah sebelah jadi p sama dengan 6h. Okey, so kita dah dapat mengungkapkan p dalam sebutan h. Okey, soalan B. Dan seterusnya kita jawab soalan C. Okey, saya buat dekat bawah sini. Soalan C. Diberi bahawa lengkung tersebut melalui titik 1, 2. Tentukan nilai K. Okey, macam mana kita nak mencari hubungan antara K? Dekat sini, dia bagi titik B 1, 2. Ya. Jadi maknanya, 1, 2 ini kita boleh masukkan ke dalam persamaan lengkung, iaitu persamaan Y tadi. Ya, kita masukkan dalam persamaan lengkung, kita dapat 2 sama dengan 3 darab 1 kuasa 2, 1. Okey, tak payah tulis pun tak apa. Tolak P, X-nya ialah 1, jadi tolak 1, tambah 7. Okey, so daripada persamaan ini, kita boleh selesaikan untuk dapat nilai P, negatif P. Jadi sebelah saya pindah sebelah kanan, sebelah kiri, dia jadi P sama dengan 7 tambah 3, 10, tolak 2 sama dengan 8. Jadi kita dapat P sama dengan 8. Okey, jadi apabila kita dapat P sama dengan 8, kita boleh gantikan nilai P ini ke dalam persamaan P sama dengan 6H untuk mencari nilai H, ya, supaya kita dapat mencari nilai K, iaitu H sama dengan P per 6, iaitu 8 per 6, maka H sama dengan 2 darab 4, 2 darab 3, H sama dengan 4 per 3. Okey. Dan seterusnya, macam mana kita nak cari K? Perhatikan, K tadi adalah nilai pada paksi Y bagi persamaan lengkung, okay, pada titik pusingan. Ya, jadi kita boleh masukkan apabila X-nya adalah H dan Y-nya adalah K. Ya, pada titik A tadi, ya, A kita menjadi 4 per 3 K. Jadi kita masukkan dalam persamaan lengkung Y tadi, kita dapat Y iaitu K-nya bersamaan dengan 3, X-nya adalah 4 per 3, kuasa 2, tolak P-nya adalah 8, X-nya adalah 4 per 3, tambah 7. Ya, jadi kita selesaikan, kita permudahkan, ini kita dapat sama dengan 21 tolak 16 sama dengan 5 per 3. Ataupun pelajar boleh tekan kalkulator saja, lagi senang. Okey. So, itu saja daripada cikgu. Macam mana? Boleh faham kan? Katakan, saya bijak dan cemerlang. Yes, yes, yes.